Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. 3 cerita. Dan ketiga-tiga ceritanya bukanlah cerita platinum, tapi cerita yang berlaku pada masa sekarang. Tapi tak kurang juga seronoknya, seramnya terasa. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan rezeki yang banyak, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan mak ayah kita. Moga-moga mak ayah kita sentiasa diberikan kerahmatan dunia dan di akhirat oleh Allah Ta'ala. Jadi tanpa berlengah-lengah, cerita kali ni best, yang unik pula cerita tu. Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni abang dapat melalui panggilan telefon. Kami bertukar-tukar nombor telefon dekat email. Dia hantarkan email dekat abang, nombor telefon dia. Jadi abang pun setkan masa untuk abang telefon. Akhirnya dapatlah juga abang berborak-borak dengan nama dia adalah kali ini gunakan nama yang dicadangkan oleh seorang penonton, iaitu Ryan. Jadi nama kali ini Ryan. Ryan cerita dekat abang, dia ada satu pengalaman yang unik. Uniknya bukan dia yang alami, tapi seseorang yang dia baru kenal dan dianggap sebagai kawan. Kisah ni berlaku pada tahun 2021, baru lagi. Zaman-zaman kita baru-baru habis PKP. Waktu tu masih lagi zaman yang ada virus, cumanya kita boleh pergi kerja. Jadi Ryan pada hari-hari kerja, memang dia pergi ke tempat kerja naik motosikal. Nak jadi cerita, pada satu hari, lupa abang nak beritahu, benda ni berlaku dekat Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Lebuh Raya Persekutuan. Jadi dia kata pada satu hari itu, waktu dia keluar daripada rumah, keadaan dah gelap, tapi nak buat macam mana? Memang itu je lah kenderaan yang dia ada, motor. Dia ada kereta tapi lebih baik naik motor kalau jalan dekat kawasan KL. Jadi dia siap-siap lah pakai baju hujan. Jadi dia pun bawa motor dalam pertengahan jalan, tiba-tiba hujan lebat. Jadi mujur, dia dah pakai baju hujan siap-siap. Dia teruskan perjalanan, tapi keadaan menjadi semakin teruk bila hujan tu jadi semakin deras. Jadi Ryan pun berhentilah dekat satu kawasan tempat berteduh. Kawasan berteduh tu adalah memang kawasan selalu motor-motor berteduh. Jadi kalau siapa-siapa tahu kat kawasan tu, bolehlah roja-roja abang dekat kawasan Lebuh Raya Persekutuan. Jadi banyaklah motor-motor yang berteduh. Di kalangan banyak-banyak motor yang berteduh tu, ada satu motor yang agak pelik yang Ryan tengok. Sebabnya dia seolah-olah dah lama berteduh kat situ. Orang lain macam baru sampai, tapi dia tu dah macam duduk dekat situ dekat-dekat 2-3 hari lah. Jadi selepas hujan pun berhenti, semua orang beredar daripada tempat tu. Maksudnya pergi ke tempat kerja masing-masing. Waktu tu Ryan pun bersiap-siap untuk bergerak daripada situ untuk menuju dekat pejabat dia. Waktu dia tengah bersiap-siap, tiba-tiba dia ditahan oleh seorang pakcik. Pakcik tu lebih kurang umur 50-an. Jadi bila dia tengok pakcik tu macam seolah-olah nak minta tolong, dia tanyalah, apa-apa yang boleh saya bantu pakcik? Rupanya pakcik tu cakap, boleh tak saya pinjam motor awak? Waktu tu Ryan berbelah bagi, sama ada nak bagi ke tidak. Jadi dia tanya dengan pakcik tu, pakcik nak buat apa dengan motor saya? Dia kata, macam ni, pakcik dah tersadai dekat sini dah 1 hari 1 malam. Pakcik dah minta tolong banyak orang untuk pinjam motor, untuk beli barang spare part motor, sebab motor pakcik rosak, untuk digantikan spare part. Tapi tak ada seorang pun yang rela nak bagi pinjam motor. Mungkin diorang takut, dia kata. Jadi bila dengar pakcik tu punya keluhan macam tu, Ryan pun lembut hatilah. Tapi dia kata dia tawakal pada Allah Ta'ala. Takut-takut nanti kalau pakcik tu pinjam motor, dengan motor-motor pakcik tu bawa pergi lesap. Jadi Ryan tanya sekali lagi, pakcik nak pergi bawa motor saya ni, nak pergi bengkel kan? Ya, pakcik cakap. Jangan risau nak, dia kata. Pakcik nak bawa motor ni pergi beli barang spare part dekat bengkel, lepas tu pakcik bawa balik ke sini. Patah balik ke sini. Datang balik lah, dia kata. Jadi Ryan pun tawakal pada Allah Ta'ala, dia biarkan pakcik tu bawa motor, pergi cari barang spare part yang pakcik tu nak beli. Selang 1 jam, waktu tu dah berdebar-debar juga, kata Ryan.
Selang 1 jam, tiba-tiba pakcik tu muncul balik. Ni dengan kata lain, pakcik tu tak tipu, pakcik tu cakap betul-betul. Pakcik tu patah balik, datang balik dengan barang-barang spare part motor yang dia memang kata nak beli tadi. Jadi pakcik tu pun turun daripada motor, dia terus bawa spare part tu semua pergi dekat motor dia, dan dia mulalah betulkan motor dia. Pada waktu tu Ryan rasa macam kesian sebab tadi dia dah anggap buruk pada pakcik ni kan. Jadi dia bercadang untuk temankanlah pakcik ni, kalau pakcik ni perlukan makanan ke, perlukan air ke, sekurang-kurang ni dia bolehlah bagi bantuan. Jadi dia duduklah sebelah pakcik tu sambil-sambil pakcik tu betulkan motor. Waktu Ryan duduk sebelah pakcik tu, maksudnya duduk dekat dengan motor pakcik tu, Ryan rasa pelik kenapa dalam bakul pakcik tu, bakul motor pakcik tu, banyak baju, banyak pakai, banyak barang-barang termasuk dengan ubat nyamuk. Jadi Ryan pun tanya dengan pakcik tu. Pakcik dia kata, pakcik ni daripada mana sebenarnya? Sambil-sambil betulkan motor, pakcik tu cerita sebenarnya pakcik ni ramai adik-beradik, tapi disebabkan perselisihan faham, pakcik bergaduh lah sikit dengan adik-beradik, dan pakcik pun bawa diri ke tempat lain. Pakcik tu tak kahwin. Sedih abang dengar. Abang faham pakcik, saya faham perasaan pakcik. Bukan faham bergaduh tu, faham yang bujang tu. Jadi dia kata pakcik tak kahwin, pakcik bujang, jadi bergaduh adik-beradik, pakcik pun tarik diri lah kan, membawa diri. Sambil-sambil dengar cerita tu, patutlah kata Ryan, dalam bakul tu penuh dengan baju-baju dengan ubat nyamuk. Jadi Ryan tanya sekali lagi, ubat nyamuk ni pakcik guna untuk malam tadi ke? Pakcik malam tadi tidur sini kata. Tu pakcik cakap, malam tadi tidur sini, tapi itulah kan, bila tidur dekat tempat asing banyak pula gangguan. Waktu dia orang tengah borak-borak tu, kata Ryan, tiba-tiba datang 2 orang polis bawa motor. Bawa motor macam polis peronda lah, duduk dekat sebelah dia orang, datang ke dekat dengan dia orang. Lepas tu polis peronda tu tanyalah pakcik, okey pakcik, boleh betulkan motor? Pakcik cakap, jangan risau, boleh betul ni. Okey, jangan risau, tak ada masalah. Lepas tu polis tu cakap macam ni, pakcik baik-baik, malam tadi kita orang tengok pakcik tidur kat sini. Dia kata, baik-baik pakcik, malam ni kalau boleh jangan tidur kat sini, hati-hati, bahaya. Lepas tu pakcik cakap, jangan risau, tak ada masalah, malam ni saya tak nak tidur sini lagi, kata. Waktu tu masa pelik, Ryan pelik, kenapa polis tu cakap macam tu. Jadi selepas polis tu pergi daripada kawasan lepak motor tu, Ryan pun tanyalah dengan pakcik tu, ada apa benda yang tak kena ke pakcik waktu tidur dekat sini, kata. Lepas tu pakcik tu gelak-gelak. Kan pakcik cerita, kau pula rasa seram. Dia kata, sebenarnya tempat ni keras, pakcik pun tak tahu asalnya, tapi lepas pakcik tidur malam tadi memang dapat gangguan. Waktu tu Ryan dah mula pandang kanan, pandang kiri. Alamak, dia kata, waktu tu walaupun masih lagi siang, pagi lah kan waktu tu, tapi dia dah rasa macam ada apa pula ceritanya. Tapi dia dah perasaan ingin tahu tu, memang dia tanya terus dengan pakcik tu. Kalau pakcik tak keberatan, bolehlah cerita dengan saya, dia kata. Okey. Jadi pakcik tu pun ceritalah. Dia kata, ni pengalaman pakcik tu lah, mukadimah 8 minit. Jadi pakcik tu cerita, pakcik sebenarnya pakcik tu dia sampai dekat tempat tu lebih kurang petang. Waktu tu orang dah balik kerja. Jadi waktu tu motor dia rosak. Jadi dia cubalah tahan beberapa motor untuk dia gunakan pergi beli barang spare part. Tapi tak ada motor yang berhenti. Kereta pun tak ada siapa yang berhenti. Jadi pakcik tu tak boleh nak buat macam mana. Dia pun bercadang tidurlah satu malam dekat kawasan tu. Sebabnya dia kata motor tak boleh betulkan, nak beli spare part tak ada pula orang nak tolong. Jadi dia pun okeylah, tak apalah, tak ada masalah. Dia pun bersiap-siap lah nak tidur dekat kawasan tu. Tengah-tengah nak tidur kat kawasan tu, tiba-tiba polis datang. Polis cakap, pakcik baik-baik tidur kat sini tau, pakcik okey ke tidak? Kalau tidak kita orang bawa pergi balai. Tapi pakcik cakap, tak apa pakcik okey tidur kat sini. Tapi polis tu sebelum dia pergi, dia pesan macam ni, pakcik hati-hati, tempat ni keras, kalau pakcik nak tidur hati-hati, banyakkan selawat Nabi. Bila dengar macam tu, pakcik tu rasa macam okey, dia tak adalah seorang yang penakut. Kalau abang memang dah lari daripada situ. Tapi pakcik tu cakap dia tak adalah terlalu takut sangat, sebab kawasan Lebuh Raya Persekutuan ni memang banyak orang, maksudnya banyak kereta lalu lalang lah kan. Jadi pakcik cakap dia pun siap-siap nak tidur selepas pukul 10 malam. Sebab
Waktu tu dia kata dah kurang lah, kereta dah kurang, dia pun dah ngantuk. Dia kata nak betulkan motor, spare part tak ada. Jadi polis pun dah bagi amaran, kalau tidur dekat sini hati-hati. Jadi pakcik dia pun tidur. Dia kata lebih kurang pukul 1 lepas baru dia dapat tidur. Sebab daripada pukul 10 sampai pukul 1 banyak sangat kereta dekat situ yang lalu lalang. Lepas pukul 1 barulah pakcik tu dapat tidur. Tengah-tengah dia tidur, sedap-sedap dia tidur, tiba-tiba dia tercium satu bau yang sangat busuk. Bau tu macam bau, dia kata macam bau yang menyengat, dia kata, dekat hidung. Macam kita letak sampah dekat lubang hidung, pakcik tu cakap. Memang sumbatkan tong sampah dalam, sumbatkan sampah dalam hidung. Dia punya busuk tak boleh tahan. Jadi pakcik tu cubalah menepes-nepes bau tu, halau-halau bau lah orang kata. Waktu dia cuba menepes-nepes tu, dia terasa macam dia menepis seolah-olah menepis kain, dan ada kalanya dia seperti menepes rambut. Dia boleh terasa-rasa. Pada waktu tu mata dia tak buka lagi, mata dia masih lagi kejam. Jadi dia cuba gitu katanya, tepes. Tiba-tiba dia rasa dekat muka dia macam ada rambut, macam ada orang letak rambut dekat muka dia. Dan pada waktu tu automatik dia terbuka mata. Waktu dia terbuka mata, dia punyalah terkejut sebab berdepan dengan mata dia adalah mata kucing. Mata kucing yang tajam tu, yang warna kuning tu kan. Dia nampak sepasang mata kucing. Mula-mula dia ingat besarnya kucing ni. Itu perkataan pertama yang melintas kat kepala dia. Tapi bila dia tengok betul-betul, itu bukan kucing. Sebabnya matanya macam kucing, tapi muka dia muka manusia. Dengan berurat-urat, merah-merah mukanya, seperti ada darah-darah yang masih lagi belum kering. Lepas tu dengan mulutnya yang menyeringai, agak terkoyak sikit. Walaupun dia kata giginya tak berapa jelas kelihatan, tapi nampak itu bukan kucing, itu bukan manusia. Itu adalah sesuatu yang kita panggil makcik Rockers. Jadi bila dia tersedar macam tu, dia tergamam. Pakcik tu tak tahu nak buat apa. Dia tenong benda tu. Keadaan muka pakcik tu dengan makcik Rockers jaraknya taklah terlalu dekat. Dia kata tapi dekat. Kedudukannya seperti, pakcik tu cakap, dia tengah baring, tapi ada seorang yang tengok, orang tu tengok dalam keadaan rukuk. Maksudnya dalam keadaan bengkok macam ni. Ni pakcik tu baring, benda tu macam ni. Dia menjengah lah, kata menjengah. Waktu tu pakcik tu tergamam, dengar suara nafas benda tu. Jadi pakcik tu dah confirm, ini bukan manusia, ini makhluk alam sebelah. Jadi pakcik tu kumpul kekuatan, seret badan dia ke tepi, berlari dia pergi ke tiang elektrik, tiang lampu, menyorok pakcik tu dekat dalam belakang tiang lampu, tengok benda tu daripada jauh. Daripada jauh barulah pakcik tu tahu, pakcik tu perasan, nampak macam mana bentuk benda Allah tu, makcik Rockers tu. Pakcik tu cakap rambutnya panjang dan kusut masai, matanya macam kucing, mukanya berurat-urat merah, baju dia seperti putih tapi agak lusuh, dan yang paling pelik, tangan dia macam beruang. Dia punya tangan dia berkuku tebal, macam kuku-kuku beruang, dia kata. Dan bila pakcik tu tengok benda tu, makcik Rockers tu tengok pakcik tu balik. Pakcik tu dia kata waktu tu dia tak teringat nak baca apa-apa selawat Nabi ke Ayatul Kursi ke, dia tak teringat. Dan pada waktu tu dia rasa sekeliling dia tak ada bunyi, senyap. Padahal itu adalah jalan antara yang tersibuk dekat Malaysia. Tapi pakcik tu cakap walaupun waktu tu masih ada kereta yang lalu lalang, tapi dia tak dengar bunyi kereta tu dah. Dia hanya fokus pada makcik Rockers tu yang tengah masih lagi dalam keadaan rukuk, dan mereka berpandangan satu sama lain. Selang beberapa minit, tiba-tiba benda tu bertukar menjadi selembar kain dan terbang dalam kegelapan malam. Waktu tu pakcik tu tergamam dan masih lagi rasa macam apa yang aku nampak tadi. Dan selepas benda tu terbang, barulah pakcik tu duduk balik dekat tempat dia tidur tadi, dan dia dah tak boleh tidur dah. Sepanjang malam matanya terjegil sampai ke subuh. Dan selepas subuh, akhirnya pada pagi tu dia bertemu dengan Ryan, dan pada waktu tu Ryan teman dia, dan Ryan
pun dengar cerita pengalaman pakcik ni. Jadi kalau siapa-siapa tahu tentang kawasan tempat rehat motor di Jalan Persekutuan, Lebuh Raya Persekutuan, dan ada cerita di sebaliknya, bolehlah komen-komen dekat ruangan komen. Kita kongsi-kongsi cerita. Cerita yang kedua juga disampaikan kepada abang melalui panggilan telefon. Ini pertama kali abang rasa abang dapat cerita daripada ranger hutan. Jadi cerita dia sangat unik, disampaikan kepada abang oleh seorang lelaki yang lebih kurang umur abang juga, cuma dia muda sikit, bernama Arif. Arif cerita dekat abang macam mana pengalaman dia buat bancian dalam hutan. Abang pun baru tahu rupanya pokok-pokok pun kena banci. Bukannya manusia je kena banci. Jadi ceritanya tak sempat abang nak tanya Arif bila berlakunya cerita ni, dan katanya cerita ni berlaku dekat negeri sama ada Selangor atau Pahang. Sama salah satu negeri lah tu, salah satu ceritanya. Ceritanya bermula bila satu hari Arif dengan kawan-kawan dia ditugaskan untuk banci pokok dekat dalam satu hutan. Jadi tugas mereka adalah tengok pokok A dah tumbuh besar mana, pokok B dah tumbuh macam mana, berapa banyak pokok C dekat dalam kawasan tu. Jadi diorang pergi berlima naik kereta. Yang menjadi masalahnya adalah kereta tak boleh masuk dalam hutan. Kereta hanya boleh berhenti dekat jalan besar. Jadi bila sampai dekat tempat kejadian tu, diorang berlima pun berhentikanlah kereta dekat tepi hutan, dekat jalan besar. Lepas tu diorang pun berlima berjalanlah masuk ke dalam kawasan hutan. Nak pergi ke tempat kawasan yang nak dibanci, yang nak ditengok pokok-pokoknya. Jadi berjalanlah berlima sambil berborak-borak. Sebenarnya Arif kata dia dah biasa dengan keadaan hutan kat situ. Sebab proses banci tu banyak kali dia dah buat sejak daripada dia belajar sampailah dia kerja, sebab dia ambil bidang perhutanan kan waktu belajar dulu kat college kata. Jadi dia kata tak heranlah kalau cempak aja dekat situ senang dia boleh keluar, tak ada masalah. Pokok kenal dia, dia kenal pokok. Maksudnya memang tak menjadi masalah kalau mustahil lah kalau sesat katanya. Jadi diorang pun letaklah kereta kat tepi jalan, berjalanlah diorang ke dalam sambil berborak-borak, sambil tengok keadaan hutan dalam tu, sambil banci. Bila sampai dekat tempat yang sepatutnya diorang banci, diorang pun bergerak berpecah dan diorang punya planning adalah selepas 1 jam diorang akan berkumpul balik dekat titik kat mana diorang berjanji untuk berkumpul. Jadi Arif ni pun berpecah daripada kumpulannya, dia buatlah proses banci. Dia kira pokok, tengok pokok, segala-gala macam yang berkenaan dengan pokok. Jadi lepas dah habis 1 jam tu, seperti yang dijanjikan, diorang akan berkumpul dekat satu tempat. Masih lagi dalam hutan yang sama, masih lagi dekat yang jauh daripada jalan besar tadi, memang kat situ. Jadi diorang pun berkumpul. Jadi diorang berkumpul 5 orang, tak ada yang pelik kata Arif. Okey je. Jadi selepas dah berkumpul, dah set semua orang ada, diorang pun bergerak keluar daripada hutan. Jadi bila diorang bergerak keluar daripada hutan tu, gerak-gerak berjalan-jalan keluar daripada hutan, tapi Arif kata pada waktu tu dia berjalan agak lambat sedikit sebab dalam otak dia masih lagi terfikir-fikir tentang kejadian dia banci pokok tadi. Pokok ni dah banci belum? Pokok ni dah besar. Waktu tu dia terfikir-fikir pasal kerja lah, dengan kata lain. Dia terfikir-fikir. Jadi dia berjalan agak lambat sikit dan kawan-kawan dia dah mula meninggalkan dia. Tapi bila dia sedar kawan-kawan dia dah mula meninggalkan dia, dia cepat-cepatlah berjalan. Mujurlah ada salah seorang abang, jalannya pun lambat juga. Jadi abang tu dah kira macam terkeluar lah daripada grup tu. Dia berlari-lari, dia tengok, asyik baik ada abang ni. Abang ni masih lagi jalan lambat-lambat. Jadi dia pun pergilah dekat abang tu. Dia tepuklah bawah abang tu. Bang, dia kata, jalan lambat bang. Atau abang cakap, aku tengok pokok saja je, jarang-jarang datang ke sini, tengok-tengok pokok seronok juga, dia kata. Habis bang, lajulah sikit, jom kita. Kawan-kawan dah tunggu kat depan tu, dia kata. Tak apalah, kita jalan-jalan. Kau ada aku ada kau, kita jalan-jalan. Tak payah nak terkejar-kejar. Selepas ni kan kita terus balik ke rumah. Dia kata jangan kejar-kejar. Jadi Arif pun berjalanlah sebelah abang tu sambil borak-borak. Borak macam biasa, dia kata. Borak-borak pasal anak, pasal hutan, pasal kerja, pasal bos pun diborak. Memang semuanya
perbualan seperti manusia biasa. Jadi berborak-borak sampailah dekat satu sempang tiga. Ini dalam hutan bayangkan penuh dengan pokok-pokok ni. Sampai dekat satu sempang tiga. Jadi ikut dia punya peta, diorang perlu ke kanan sebab sehujung jalan kat kanan tu adalah jalan besar dan kereta diorang diletakkan ke situ. Dengan kata lain, diorang kena ke kanan. Sampai dekat sempang tiga tu, tiba-tiba abang tu cakap, Rip, dia kata, jom ikut abang ke kiri. Lepas tu Rip kata, ke kiri? Bang, ke kiri tu ke dalam hutan lah. Kita bukan nak pergi banci lagi. Kita kan dah habis banci. Tak apalah, jomlah ikut abang ke kiri, dia kata. Waktu tu Arif macam, nak ikut tak? Nak ikut tak? Jadi dia diam je lah. Bang, dia kata, kalau saya ke kiri ikut abang, sekarang ni dah petang bang. Dia kata, takut gelap sangat. Kalau gelap, kita nak keluar susah. Dia kata, alah, abang cakap, kau jangan risau. Kau dengan aku dekat hutan ni macam misik dengan kuku. Campak kat mana pun kita boleh keluar juga. Jadi abang tu pujuk Arif. Arif macam berbelah bagi. Last Arif cakap macam ni, bang, tak nak lah bang, saya tak nak lah pergi ikut abang. Kalau ikut abang nanti saya sesat, saya takut lah, dia kata. Lepas tu abang tu gelak. Engkau dia penakut betul lah. Ini kan hutan kita, tempat kerja kita. Jom ikut aku. Abang tu pegang tangan Arif dan tarik Arif ke kiri. Pada waktu tu mula-mula Arif nak ikut, nak terikut jugalah. Tapi dia tahan. Dia rasa macam ada yang tak kena. Kenapa abang ni perangai seolah-olah memaksa? Sebab dia kenal abang ni. Abang ni bukanlah jenis orang yang memaksa. Abang ni adalah jenis orang yang baik, yang selalu dengar pandangan orang lain. Jadi Arif pun rentak tangan balik. Dia cakap macam ni, bang, tak nak lah bang. Kalau abang nak masuk hutan tu seorang-seorang, waktu pukul 5, pukul 4 ni, abang pergilah. Saya tak nak lah. Saya nak balik ke kereta. Lepas tu abang tu terus, kalau macam tu tak apalah. Kau kirim salam dengan kawan-kawan kau kat sana. Waktu tu Arif pelik. Apa nak kirim salam pula? Memang kita datang sama-sama. Tapi dia tak bercakap. Dia cakap dalam hati. Jadi Arif pun ke kanan. Abang cerita ke kiri. Arif pun ke kiri. Abang tu pun masuk ke kanan. Jadi abang tu hilang lah. Arif tengok je abang tu hilang. Masuk dalam hutan. Sambil abang tu bersiul-siul. Masuk sorang-sorang dalam hutan. Dan Arif pun teruslah ambil jalan dia, bertentangan daripada jalan abang tu dan menuju ke kawan-kawan dia. Tapi dia kata keadaan dah semakin gelap. Dia cepatkan langkah. Dia berlari. Tapi semakin dia berlari, semakin lambat pula dia nak sampai. Waktu tu dia dah rasa tak sedap hati dah. Ni aku dah sesat dalam hutan ke? Padahal dia memang biasa dengan hutan tu. Jadi dia pun berzikir-zikir lah dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya dia sampai dekat kereta. Benda pertama yang dia terkejut adalah abang yang dia berpisah dekat hutan tadi ada dekat kereta. Waktu tu dia terdiam. Dia pandang kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia marah. Kau dah kenapa, Rip? Cepat, kau yang paling lambat. Kita orang semua dah tunggu dalam kereta tu. Dalam kereta ni kita orang dah tunggu nak jalan. Hampir-hampir kita orang nak tinggalkan kau, dia kata. Jadi Arif pun berjalan ke arah kawan-kawan dia. Dia tanya dengan abang tu. Bang, dia kata, bukan abang dengan saya ke dekat dalam hutan tadi? Lepas tu abang dia cakap, apa hal pula aku nak dengan hutan pula? Aku dengan budak-budak ni dia ikut ke kereta tunggu kau, dia kata. Tak ada, aku duduk kat hutan ni, dia kata. Betul juga, abang tu tak tipu. Sebabnya abang yang dia jumpa dekat dalam hutan tadi, dia masuk ke dalam hutan. Mustahil dia boleh patah balik pada masa yang sekejap. Jadi dia fikir, mungkin abang yang dia jumpa dalam hutan tadi bukanlah abang tu, tapi adalah abang daripada alam sebelah yang cuba menyesatkan dia. Jadi dia tak puas hati. Arif tak puas hati. Dia tanya lagi, bang, betul ke bang? Kau jangan main-main bang. Aku jumpa kau kat dalam hutan. Keempat-empat kawan dia cakap, jangan nak mengarut lah. Kita orang memang tunggu kau daripada sini. Kalau betul dia kata abang masuk hutan dengan kau, abang kalau nak keluar akan lalu jalan yang sama. Kita tak ada jalan lain. Itulah track kita. Jadi kalau betul abang ikut masuk ke dalam hutan, kalau abang keluar, mesti abang terserempak dengan kau sekali lagi. Jadi, betul juga Arif kata, mustahil. Jadi, lepas ada soal siasat, barulah abang tu buka cerita. Sebenarnya, apa yang Arif nampak, dah ramai orang kena dekat situ. Cuma, masing-masing
Hilton, Ranger tak cerita sebab benda-benda ni kan berkaitan dengan diorang kan kerja kat dalam hutan kan, kalau cerita pun buat takut diri sendiri kan. Jadi diorang kata lepas ni kalau ada apa-apa kita bergerak dalam kumpulan, jangan berpecah-pecah. Apa yang Arif alami adalah satu pengajaran, pengajaran mujur Arif tak ikut ke lorong yang abang tu ajak. Kalau Arif ikut, mungkin Arif kata dia belum tentu dapat keluar. Sebab memang alam kita bertindih dengan alam sebelah. Cerita yang ketiga masih lagi pengalaman Arif, tapi kali ini bukan pengalaman dia sewaktu dia bekerja. Berlaku pada tahun 2010 dekat hutan Gerik. Kali ini adalah pengalaman sewaktu Arif belajar. Dia kata pada satu hari ni, pada tahun 2010, waktu dia belajar, diorang dapat tugasan untuk mengira-ngira ataupun membanci pokok dekat dalam hutan Gerik. Tapi dia kata dia masuk dekat dalam hutan pada waktu tu bukan seorang dua, tapi 100 orang campur dengan pensyarah dia sekali, cikgu dia sekali. Ramai-ramai masuk. Tujuannya adalah untuk mempelajari hutan Gerik tu sendiri. Kira pokok, kira pokok, banci pokok, tengok keadaan pokok. Jadi dia kata pada hari tu seronok lah sebab ramai-ramai masuk. Dan diorang masuk, diorang bukan masuk sehari dua. Abang ingat sehari dua. Rupanya berbulan-bulan diorang duduk dekat dalam hutan tu untuk mempelajari hutan, apa yang ada dekat dalam hutan tentang pokok. Jadi dia kata ramai-ramai masuk, gembira lah. Cuma kali ni diorang masuk bukanlah macam pergi camping-camping. Diorang tak dirikan kemah yang macam biasa-biasa punya kemah yang bulat-bulat tu kan. Diorang dirikan kemah macam kemah-kemah askar. Dia kata sebab itu askar dirikan kemah seperti itu sebab itu adalah kemah yang paling terbaik bila dalam hutan. Untuk mengelakkan daripada binatang bisa, untuk mengelakkan daripada gangguan-gangguan benda-benda yang tak terjangkau di akal kan. Jadi dia kata diorang semua dirikan kemah seperti kemah askar. Satu kemah menempatkan 10 orang. Jadi ada lelaki, ada perempuan dekat dalam 100 orang tu. Dan diorang tidur menggunakan hammock, iaitu jaring-jaring yang dipasangkan dekat 2 batang pokok. Diorang tidur dekat dalam tu. Tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada disengat dengan binatang berbisa kalau diorang tidur dekat atas tanah. Jadi diorang tidurnya tergantung. Dengan kata lain, itu lebih selamat. Sebabnya kalau ada benda-benda lalu dekat bawah, diorang tak kena ular ke apa ke. Jadi diorang kata diorang selamat. Ceritanya, pada malam pertama diorang tidur dekat situ, masing-masing dah lelap tidur dekat dalam hammock tu. Dia kata tiba-tiba Arif dengar bunyi benda bercakar, kerak cakar kan. Jadi Arif pun mula-mula nak buat tak tahu je. Dia kata dia buat bodoh je sebab siang tu dah terlalu penat, dia kata dengan kerja. Tapi disebabkan bunyi tu betul-betul mengganggu, lala dia buka juga mata walaupun waktu tu lebih kurang pukul 12 malam, tengah hutan, bukannya dekat taman permainan. Jadi 11 malam dalam hutan menakutkan. Jadi dia kata dia buka mata, tiba-tiba dia nampak kucing tengah cakar-cakar salah satu kotak-kotak yang diorang bawa. Jadi dia tengoklah kucing tu. Dia tengok je kucing ni. Kucing ke orang? Kucing ke apa benda ni? Jadi bila dah lama-lama tengok kucing tu menjilat-jilat tangan, menjilat-jilat kaki. Jadi kucing lah kot, dia kata. Jadi dia pun sambunglah tidur. Bila dia sambung tidur, tak ada apa-apa berlaku. Besok paginya heboh semua orang. Rupanya bukan Arif je yang ada nampak kucing tu. Semua orang nampak kucing tu. 100 orang, boleh kata setiap kemah kucing tu datang. Okay. Jadi peristiwa tu mula-mula Arif ingat benda yang biasa. Tapi bila cikgu dia terangkan, rupanya tu benda yang bukan biasa. Kalau dalam hutan, kita masuk dalam hutan, jarang-jarang binatang nak datang dekat dengan kita. Sebab binatang anggap kita ni sebagai ancaman. Jadi kebanyakan binatang akan lari jauh daripada kita. Terutama kucing, benda-benda berbisa ni. Kucing, rimau, gajah, unta pula dah. Kucing, rimau, gajah dan binatang seadanya. Dan kucing yang datang malam tu sebenarnya tak logik. Mana ada kucing dalam hutan, kucing comel-comel dalam hutan. Yang ada dalam hutan, kucing hutan. Tapi kucing hutan, bila manusia masuk dalam hutan, dia dah lari jauh. Mana mungkin kucing hutan datang, cakar-cakar kotak
di kalangan manusia. Maksudnya berani kucing tu datang kalangan manusia. Confirm tu bukan kucing. Itu adalah salah. Confirm itu adalah kucing alam sebelah. Maksudnya dia bukan kucing kita, kucing alam kita, alam sebelah dia kata. Jadi heboh, disebabkan tu heboh semua orang, takutlah kucing tu tiba-tiba membesar jadi rimau, ngap kepala orang kan, takut juga kan. Jadi cikgu dia cakap jangan risau. Dalam kumpulan tu ada juga ustaz. Jangan risau. Kita tak kacau dia orang tak kacau kita. Jadi malam kedua berlaku lagi peristiwa. Sebelum tu abang nak cerita. Walaupun kucing tu berjaya menakutkan banyak pelajar dan juga pensyarah, tapi tidak pada seorang budak perempuan. Dia tak takut dengan cerita pasal kucing tu. Malah dia kata dia teringin sangat nak jumpa kucing tu. Okeylah. Jadi malam seterusnya, malam kedua, budak perempuan yang abang cakap tadi, dia buat satu tindakan yang pelik. Arif cakap dia buat satu tindakan yang pelik. Dia pergi rentangkan tali. Waktu tu malam dia kata, Arif kata, budak tu waktu orang semua dah tidur, dia pergi tarik tali, rentangkan tali, hujung tali dia pegang, hujung tali satu lagi dia letak dekat dalam kawasan gelap, kawasan semak-semak yang gelap. Macam tu. Jadi dia pegang tali satu ni, Arif tengok aja daripada jauh. Apa yang budak perempuan tu buat? Dia pegang ujung tali, satu ujung tali, satu lagi hujung tali dia letak dalam semak. Lepas tu dia tarik tali tu sambil dia mengiau. Ngiong macam tu. Jadi Arif tengok, Arif tak bunyi apa. Arif tengok aja dalam keadaan gelap. Budak perempuan tu buat tindakan pelik. Ngiong. Punyalah Arif terkejut. Kucing yang sama dengan malam sebelumnya keluar daripada dalam kegelapan, ikut tali tu pergi dekat budak perempuan tu. Dan budak perempuan tu sarut kucing tu. Kucing tu tak berbunyi. Tak adalah membesar. Anak kucing. Dia kata kucing-kucing kecil, comel-comel je. Dia sarut kucing tu. Selang beberapa minit, terus budak perempuan tu tombang. Histeria. Menjerit-jerit dia malam tengah hutan. Korang bayangkan tengah hutan dia menjerit-jerit. Kalau dekat Darul Syifa pun abang dah seram orang tu menjerit, inilah pula dekat tengah hutan. Mujur dalam grup tu ada ustaz. Jadi budak perempuan tu dah menjerit-jerit. Bila pun budak perempuan tu menjerit, ramai yang tersedar daripada tidur dan join sama menjerit. Maksudnya histeria tu bukan budak perempuan tu seorang. Ramai, lebih kurang 10 orang kena histeria. Kecoh dalam hutan. Orang kena histeria dan kecoh, orang dalam keadaan ketakutan, menjerit-jerit. Yang paling teruk adalah budak perempuan yang panggil kucing tu. Jadi ustaz pun dipanggil. Dia panggil, ustaz pun cakap ini kena gangguan, ini kena, kita perlu ubatkan dia. Jadi yang ada dekat tempat kajian, yang dekat dengan Ustaz Arif waktu tu. Lepas tu ustaz pandang Arif, awak pergi dekat kawasan masakan, maksudnya waktu berkemping kan dia orang bawa rempah-rempah kan, ambil lada hitam, saya nak pulihkan semua orang yang kena histeria ni. Jadi Arif pada waktu tu dia tak takut sangat. Dia kata walaupun orang tu menjerit-jerit, mengilai-ngilai tengah hutan, tapi dia kata dia risau bila ustaz tu suruh dia ambil lada hitam. Sebab dia kata dalam keadaan gelap dan kecoh-kecoh macam ni, takut dia tersalah ambil. Dia pun pergilah dekat kawasan dapur. Maksudnya dalam kawasan yang selalu dia tempat dia orang masak. Dia carilah lada hitam. Punyalah dia cari. Yang dia jumpa adalah lada putih. Oi, cari. Jumpa balik. Ketumbar pula. Oi, cari. Tiba-tiba nampak satu bekas. Buka sah lada hitam. Dia pun cekau. Ambil segenggam. Dia berlari pergi. Ya ustaz, saya dah jumpa lada hitam. Ustaz tu pun ambil lada hitam. Ustaz tu tenyeh dekat semua student yang kena histeria. Tenyeh dekat kepala. Tenyeh dekat kaki. Tenyeh. Tapi makin dia tanya, makin menjerit benda tu. Maksudnya budak-budak tu makin menjerit, mengilai-ngilai semua. Ustaz tu tak puas hati, ustaz tu tengeh lagi. Lepas dah 10 orang kena tengeh, tak jadi apa-apa, ustaz tu pun ambil, dia cium. Ini bukan lada hitam, ini biji sawi. Awak kenal ke tidak biji sawi dengan lada hitam? Sah, dia kata. Benda yang paling dia takut akhirnya terjadi. Dia tersalah ambil rempah. Jadi waktu tu dia kena marah. Dia pun kawan-kawan dia tolong cari lada hitam balik. Patutlah tak berkesan ustaz tu cakap, saya tenyeh biji sawi. Makin saya tenyeh makin gelap benda Allah tu.
hara jadinya. Jadi dia kata akhirnya jumpa juga lada hitam. Bila lada hitam dia tenyeh, sekali tenyeh hilang. Hilang, bukan hilang nyawa, hilanglah budak perempuan tu terus baik. Yang budak perempuan kedua tenyeh lagi, sekali tenyeh terus baik. Maksudnya berkesanan lada hitam tu kan baru betul lada hitam, bukannya biji sawi. Jadi dia kata bila dah berubat tu terbongkarlah sesuatu rahsia, iaitu rupanya budak perempuan yang panggil kucing tu dia ada saka kucing. Dia sendiri tak tahu. Dia kata dia pernah dengar, tapi dia tak tahu, dia tak sangka yang saka kucing keturunan dia punya tu ikut dengan dia, ikut dia masuk dalam hutan sekali. Sebab itu kucing tu suka dengan dia. Saka bertemu saka, macam saudara mara lah jumpa agaknya. Sebab itu dia kata dia seronok dengan kucing tu. Rupanya dia ada pembawa saka kucing. Patutlah malam tu orang semua dikacau dengan hantu kucing. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang nak sampaikan hari ini. Dan hari ini ada satu pengumuman yang abang nak buat adalah mulai hari ini abang dah stop t-shirt, keluaran t-shirt nak dijadikan cerita. Dah cukup dah abang punya, kita punya tabungan, kita punya tabungan untuk kita hadiahkan kepada rumah orang-orang tua. Nanti abang akan buat satu video hadiahkan sumbangan-sumbangan hasil jualan ni, kan ada beberapa persen daripada hasil jualan t-shirt ni untuk dihadiahkan kepada rumah orang-orang tua. Jadi tapi sambal lara dan juga perapan sate masih lagi ada dijual, masih lagi ada dekat Shopee. InsyaAllah boleh lagi dapatkan. Cuma t-shirt ni je yang dah tak ada. T-shirt JSPL pun dah tak ada juga. Ni pun dah tak ada. Jadi bila dah tak ada tu terfikir-fikir pula abang nak buat apa. Abang ni macam seronok sebenarnya nak bisnes-bisnes. Yelah, orang tak pernah bisnes kan. Kalau bisnes seronok pula. Abang ingat abang nak buat tudung, cuma abang tak adalah abang pakai tudung. Abang terfikir jual tudung best juga kan, yang ada tulis JSPL dekat tudung tu. Sebab abang rasa macam tudung tu sangat, bila abang jual kurang dapat pahala. Walaupun abang tak pakai tudung kan, kurang dapat menuai pahala lah, menggalakkan orang bertudung kan. Tapi tu baru cadangan, tak adalah serius sangat. Terima kasih sangat-sangat. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.